Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Hasbi binti Muhammad Hamdan, pelajar PDPP dari Kumpulan Pendidikan Islam 1, ingin membentangkan tajuk Pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Raudah kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tajuk ini. Mari kita lihat slide yang pertama. Slide yang pertama berkenaan dengan pengenalan ataupun maksud pendidikan Islam. Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliyah, jasmaniyah dan rohaniyah manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Selain itu, untuk memberikan pengertian pendidikan Islam yang sempurna, terlebih dahulu kita menjelaskan makna kata pendidikan dan Islam. Menurut Al-Atas, Hasan Ranggulung dan Berlian Somad, maksud pendidikan itu ialah perubahan dalaman dan perubahan tingkah laku. Apabila disebut pendidikan Islam, ia menjadi lebih khusus dan bermaksud pendidikan yang berteraskan syariat Islam yang berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan perubahan yang dikehendaki pula ialah perubahan rohani, akhlak dan tingkah laku menurut Islam. Sekarang kita lihat pengertian murid berkeperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan khas ini ataupun exceptional children terdiri daripada kanak-kanak yang mempunyai kesukaran belajar. Kanak-kanak pintar, cerdas ataupun gifted ini yang mempunyai kebolehan yang lebih jauh, lebih tinggi daripada normal juga diklasifikasikan sebagai kanak-kanak yang berkeperluan khas. Kedua-dua kumpulan pelajar ini memerlukan pengubahsuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasikan potensi mereka. Selain itu, pengertian murid berkeperluan khas juga ialah istilah lain yang telah digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini, seperti kanak-kanak istimewa, kanak-kanak luar biasa, kanak-kanak kurang upaya, kanak-kanak cacat, kanak-kanak abnormal, kanak-kanak bermasalah dan kanak-kanak terbantuk pertumbuhan dan perkembangan. Hampir 4% daripada populasi di dunia ini terdiri daripada individu luar biasa yang lahir tanpa boleh mendengar apa-apa bunyi, manakala ada juga yang dilahirkan tanpa mempunyai keupayaan untuk melihat objek atau cahaya, termasuklah muka ibu bapa mereka sendiri. Okey, kita lihat perkembangan pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas ini. Yang pertama, kita lihat objektif penerapan pendidikan Islam kepada murid berkeperluan khas dahulu. Objektifnya ialah untuk melahirkan individu Muslim yang betul-betul faham dan mengamalkan Islam seperti murid biasa yang mampu memikul tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah itu sendiri. Yang kedua, untuk menerapkan nilai-nilai Islam dan pembentukan akhlak dalam diri murid pendidikan khas. Selain itu, untuk memastikan murid berkeperluan khas ini tidak tersisih serta mendapat pendedahan tentang pendidikan Islam, dan juga untuk memberikan kefahaman yang jelas tentang pendidikan Islam kepada murid berkeperluan khas ini supaya mereka mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Terdapat usaha memperkasakan pendidikan Islam di pendidikan khas, kerana di pendidikan khas ini terdapat murid-murid yang berkeperluan khas ini. Yang pertama, murid berkeperluan khas ini seperti bermasalah pembelajaran ataupun bermasalah pendengaran ataupun
bermasalah penglihatan, terdapat modul mereka sendiri. Okey, bagi yang pertama, murid bermasalah pembelajaran, program ini memberi penekanan khusus dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran menggunakan modul kaedah Iqra. Pengajaran dan pembelajaran Fardu Ain menggunakan modul amali solat. Bagi murid yang bermasalah pendengaran pula, program ini memberi penekanan khusus dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran menggunakan modul kaedah Iqra. Pengajaran dan pembelajaran Fardu Ain menggunakan modul amali solat, dan pengajaran dan pembelajaran Jawi menggunakan modul pembelajaran Jawi. Manakala bagi murid bermasalah penglihatan menggunakan sepenuhnya modul Chekhov aliran perdana yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Selain itu, kita lihat objektif program Chekhov di pendidikan khas. Setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan kepada murid Islam di program integrasi pendidikan khas sekolah rendah, mereka akan dapat yang pertama membaca ayat-ayat pendek berpandukan buku Iqra, menguasai bacaan buku Iqra 1 hingga 6 setelah tamat sekolah rendah, mengetahui dan melakukan perbuatan berwuduk, menyebut dan membaca bacaan dalam solat, dan mengetahui dan melakukan perlakuan dalam solat. Okey, program Chekhov ini ialah program pendidikan Islam di pendidikan khas, adalah suatu usaha untuk memperkasakan pendidikan Islam di pendidikan khas untuk murid berkeperluan khas yang bermasalah pembelajaran. Melalui program ini, penekanan khusus dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang menggunakan modul kaedah Iqra, dan pengajaran pembelajaran Fardu Ain yang menggunakan modul amali solat yang telah dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Modul-modul ini telah diubah suai mengikut tahap penguasaan dan keupayaan murid berkeperluan khas, dan tenaga guru juga khusus digunakan untuk atau sebagai pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan, penggayaan dan penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada dan penambahan waktu di kelas pendidikan Islam di pendidikan khas. Seterusnya, kita lihat ringkasan modul yang telah digunakan untuk murid-murid berkeperluan khas ini di pendidikan khas. Yang pertama, seperti yang saya sudah maklumkan, model PNP amali solat ataupun model PNP kaedah Iqra. Pelaksanaan program Chekhov di pendidikan khas, terdapat dua kategori pelaksanaan untuk pendidikan untuk program Chekhov ini. Yang pertama, program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran. Yang kedua, diaplikasikan di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas ataupun SKPK. Program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran selalunya murid yang kita lihat ia kelihatan normal tapi mempunyai masalah dalam pembelajaran ataupun slow learner. Dan Sekolah Kebangsaan Berpendidikan Khas pula, SKPK, dikategorikan ataupun pelajarnya ialah terdiri daripada pelajar yang bermasalah penglihatan ataupun masalah pendengaran. Bahan-bahan yang telah disediakan ataupun kemudahan yang telah diberikan untuk mengajar di pendidikan khas untuk subjek pendidikan Islam. Bahan-bahan asas yang telah disediakan dalam program ini adalah buku panduan dasar pelaksanaan dan pengurusan kurikulum dan co-kurikulum program GPI atau Chekhov di pendidikan khas. Yang kedua, buku panduan kaedah Iqra juga dibekalkan ataupun buku panduan amali solat juga dibekalkan. Selain itu, modul pengajaran dan pembelajaran kaedah Iqra ataupun modul pengajaran dan pembelajaran amali solat dan buku Iqra juga telah dibahagi dan telah diagihkan kepada murid-murid berkeperluan khas dan guru-guru yang ingin mengajar mereka. Mari kita lihat kepentingan program Chekhov.
Program JCOF di pendidikan khas amat penting dilaksanakan di program pendidikan khas sebagai satu usaha untuk memperkasakan penguasaan bacaan Al-Quran dan amali solat di kalangan murid berkeperluan khas. Mereka juga perlu diberikan kemahiran tersebut seiring dengan murid-murid di aliran perdana supaya mereka dapat menghayati dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Kepentingan bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada murid berkeperluan khas ini. Al-Quran telah diajar sebagai sebahagian daripada sukatan pendidikan Islam dalam bidang asuhan tilawah Al-Quran pada masa ini. Bagi murid berkeperluan khas, aspek kemahiran membaca Al-Quran perlu diberi pendedahan yang maksimum. Ini kerana mereka juga mampu menguasai bacaan Al-Quran dengan baik sekiranya diberi pengajaran yang secukupnya. Penguasaan kemahiran membaca ayat-ayat Al-Quran ini diajar melalui penggunaan modul kaedah Iqra yang telah diubah sesuai untuk tahap penguasaan murid berkeperluan khas ataupun murid bermasalah pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran kaedah ini menumpukan kepada pembelajaran buku Iqra daripada Iqra 1 hingga Iqra 6 untuk murid berpendidikan khas sekolah rendah. Oleh itu, pendidikan Islam di pendidikan khas lebih menekankan aspek penguasaan kemahiran membaca Al-Quran di kalangan murid bermasalah ini. Yang kedua, kepentingan fardu ain untuk murid berkeperluan khas. Aspek fardu ain yang diberikan penekanan terhadap murid berkeperluan khas masalah pembelajaran adalah pengajaran modul amali solat. Pengajaran dan pembelajaran modul ini dilaksanakan di dalam bilik darjah dan secara amali ataupun secara praktikalnya di luar di bilik darjah untuk memastikan murid ini dapat menguasai kemahiran berwuduk dan amali solat. Seperti yang sedia maklum, pengajaran ini melibatkan aktiviti teori dan amali di dalam ataupun di luar bilik darjah untuk mereka menguasai solat dan amali wuduk. Model kelas pengajaran dan pembelajaran amali solat. Model kelas pengajaran dan pembelajaran amali solat diperjelaskan dalam buku panduan amali solat yang diajar oleh guru JPI dan guru pendidikan Islam pendidikan khas dalam waktu pendidikan Islam menggunakan modul pengajaran dan pembelajaran amali solat. Murid akan diberi pengajaran secara teori melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan secara amali ataupun secara praktikal di luar bilik darjah. Semua kelas yang dipilih untuk mengikuti kelas JPI dikehendaki menggunakan modul ini. Model kelas pengajaran dan pembelajaran kaedah Iqra. Kelas pengajaran dan pembelajaran PMP kaedah Iqra dilaksanakan dalam waktu pengajaran pendidikan Islam di pendidikan khas. Pengajaran kaedah ini dilaksanakan 4 waktu dalam seminggu, 3 waktu untuk PMP kaedah Iqra dan 1 waktu untuk tasmi' sepanjang tahun. Ia dilaksanakan sepanjang tahun. Selain itu, terdapat perkembangan pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Mereka juga didedahkan ataupun mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang telah disediakan oleh KPM seperti murid aliran perdana juga. Antara aktiviti yang dijalankan seperti murid arus perdana ialah karnival mahabah pendidikan khas ataupun kem bestari solat ataupun kem tahsin solat, program sastiah cemerlang, MTQ pendidikan khas. Mereka juga masuk bertanding dalam MTQ pendidikan khas dari segi mengambil bahagian dalam bidang pertandingan tilawah ataupun pertandingan nasyid peringkat sekolah ataupun peringkat daerah.
Okey, sekarang mari kita lihat penambahbaikan untuk subjek pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas ini. Yang pertama, kita boleh menyediakan fasiliti yang mencukupi kepada murid berkeperluan khas, seperti menyediakan Quran Braille untuk murid kurang upaya penglihatan ataupun menambah baik modul untuk murid berkeperluan khas ini, ataupun kita boleh mengubah suai dari segi kurikulum dan kaedah pengajaran, ataupun mengadakan latihan dan kursus khas bagi memantapkan penyampaian pengajaran kepada murid berkeperluan khas. Okey, sekarang mari kita lihat latihan yang telah diberikan kepada guru. Urusan latihan perguruan pendidikan khas dilaksanakan oleh bahagian pendidikan guru Kementerian Pelajaran Malaysia seperti guru GPI di aliran perdana bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru-guru GPI di pendidikan khas. Bahagian pendidikan khas Kementerian Pelajaran Malaysia akan mengadakan latihan berkaitan kepada mereka dari semasa ke semasa di dalam ataupun di luar negara bagi meningkatkan kefahaman ataupun meningkatkan cara pengajaran mereka kepada kanak-kanak ataupun murid berkeperluan khas ini. Okey, penempatan guru GPI di pendidikan khas. Urusan penempatan guru-guru GPI ataupun guru JCOF di pendidikan khas adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Unit Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengiktirafan pula, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan mengadakan satu program pengukuhan kepada program GPI ataupun JCOF pendidikan khas sebagai satu cara memberi galakan dan pengiktirafan kepada guru, murid berkeperluan khas dan masyarakat. Program tersebut dinamakan dengan Majlis Khatam Al-Quran dan Kem Amali Solat Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan. Saya akan sertakan gambar dan video pelaksanaan modul amali wuduk ataupun solat di sekolah saya untuk murid berkeperluan khas di pendidikan khas. Ini adalah salah satu cara untuk mengajar mereka tentang amali wuduk. Jom kita lihat bersama-sama. Batu-batu mana? Satu je tangan. Satu je tangan. Satu. Okey. Okey. Berapa kali? Tiga. Tiga. Dan tiga. Dengar. Ni. Besar. Masukkan dalam telinga satu. Belakang telinga. Tolak. Satu. Masuk. Masuk tangan dulu. Satu. Kosong. Sampai atas. Betul. Dua. Kosong. Tiga. Sekali bagus. Dua. Kaki kanan. Tangan kat dinding. Tangan kat dinding satu. Satu lagi. Gosok kaki. Satu. Lagi. Satu. Dua. Okey, ini. Gosok. Sudah kena gosok. Okey, baik. Berakhirnya video tadi, maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.